Tu sebab orang perempuan paling senang ikutkan masuk syurga. Sebab dia kalau buat sesuatu tu dia buat sesungguh. Kalau komen rumah tu beriuk, habis dia santal sampai bilik-bilik air semua dia santal kan, licin betul lah bilik air, komen rumah, betul tak orang perempuan? Tapi satu yang menyebabkan dia tak dapat pahala tu, mengungkit ni kau jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, Tuan Khalid kita sebagai pengerusi surau di surau, orang-orang kuat perkep kan, semua siapa lagi pengerusi, semua pengerusi yang ada lah, pegawai kanan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pagi ini dapat kita bersama-sama dengan pelbagai latar belakang kan, latar belakang mungkin pelbagai departmen, ada yang awam dan sebagainya. Dan saya minta maaf lambat sikit, ikutkan pagi di pukul 8.30 dah sampai. Punya yakin lah kan, IPD jempol ni yang dekat balai polis Bahau tu. Tu cerita kan. Saya tadi makan dekat kedai gerai nasi lemak petak. Dekat gerai majlis lah kan. Relax. Rupa salah pula, tak ada orang nyambut kita ni kan. Salah tompek rupa, minta maaf. Saya jarang lambat ni kan. Rupanya belah sini, tapi tak apalah. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan jangan stres-stres. Ini adalah bersempena dengan Hari Polis, saya ucapkan selamat menyambut Hari Polis. Yang mana sangat penting. Hari ni dah hari doktor pula dah kan, hari ni hari doktor, hari jururawat, segala hari ada lah nak dibagi tu kan. Hari hari ibu, hari bapa, hari polis, hari jurutera. Ada sekali tahun lepas saya terperanjat lah, rupanya hari penyu sedunia ada. Saya jadi panel tu hari penyu sedunia, masa tu online. Jadi rupanya daripada UMT kan, Universiti Malaysia Terengganu kan, dia banyak kajian maritim kan. Jadi saya, anak murid saya, bayangkan anak murid debat saya dah jadi doktor dah dekat sana. Punyalah tua Samsul debat ni dah rupa kan. Nampak yang muda ni dah tua dah. Umur saya dah 40 dah. Tua dah tu kan. Jadi kalau yang lebih pada saya tu kira bangkor lah kan, macam tu kan. Agak lah kan. Payah warna lah kan. Macam tu. Jadi hari ni bila kita cerita, tajuk bukan main lagi kan. Tajuk ni ikut selera penganjur ni, tajuk ni. Bukan selera penyamah, tapi betul tu. Frontliner tu jannah. Nampak nak semua orang masuk syurga. Setan-setan mana peperangai manusia tu. Oi, nak masuk syurga. Jangan main-main. Cuba kita tengok Eliket tu. Sampaikanlah salam kan. Apa tu? Ku nantimu di pintu syurga. Punya confident tu dia tunggu. Maknanya dia dah sampai syurga dulu, dia tunggu orang. Hebat tak hebat kan? Semua orang nak masuk syurga. Jahat macam mana untuk masuk syurga. Tetapi bagaimana, apa perkaitannya frontliner tu jannah ni? Frontliner ni buat benda apa? Buat kerja kan? Buat kerja. Dan bila cerita buat kerja ni kan, macam mana kerja yang boleh dapat pahala? Macam mana kerja boleh masuk syurga? Kan? Kerja yang memang ada beberapa ciri. Antaranya cirinya ikhlas, antaranya jujur kan? Polis ni semua rasuah lah. Ayat nampak tak? Kan? Jahat tak jahat? Macam lah semua. Kalau kita tengok semua department tak ada dah. Mesti ada seorang dua yang perangai macam tu. Kan? Tapi saya dah cek dah. Kat jempol tak ada. Golak pula. Kan janganlah golak-golak macam yo pula kan. Macam tu kan. Maknanya insya-Allah tu azam kita yang sudah-sudah lah. Yang dulu-dulu lah. Mudah-mudahan. Sebab bila kita sebut tentang integriti, sebut tentang integriti kan. Integriti ni bukannya cerita rasuah aja. Dia keseluruhan aspek. Saya pernah ceramah bab tentang guru-guru. Saya cakap guru-guru yang datang depan saya tu, saya tanya, siapa yang rasa dia berintegriti? Guru yang berintegriti berdiri sekarang. Semua berdiri. Nampak?
Dia punya yakin sebab dia rasa dia tak ambil rasuah. Sebab pada dia integriti itu rasuah ya. Saya kata tak. Okey, sekarang soalan saya yang kedua. Ni semua dah berdiri ni. Siapa yang tak pernah masuk lambat dalam kelas dia, teruskan berdiri. Semua duduk. Belum tanya soalan ketiga lagi dah. Makna nak bagi tahu integriti ni semua aspek, dari segi ketepatan masa, dari segi amanahnya, kejujurannya, buat kerja dengan baik, buat kerja bersungguh-sungguh, buat kerja orang sobek 5 dia buat 6, orang sobek 6 dia buat 10. Kami bertindak mengikut arahan tuan. Memang ikut arahan, tapi buat yang terbaik. Sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu buat dalam keadaan baik, teliti dan sempurna. Nampak tu? Baik, teliti dan sempurna, bukan sekadar buat. Tu sebab orang perempuan paling senang ikutkan masuk syurga. Sebab dia kalau buat sesuatu tu dia buat sesungguh. Kalau komen rumah tu beriuk, habis dia santal sampai bilik-bilik air semua dia santal kan, licin betul lah bilik air, komen rumah, betul tak orang perempuan? Tapi satu yang menyebabkan dia tak dapat pahala tu, mengungkit dia kau jawab. Dia dah elok buat tu sebab orang lelaki dia tak mengungkit kan. Tapi tak dia boleh masuk syurga sebab dia tak buat. Dia bukan tak ungkit ya, memang dia tak nak ungkit. Apa benda pula dia nak ungkit ni? Benda dia tak buat. Tapi orang perempuan tu cerita tu. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok, kita kena ambil balik frontliner ni. Sebelum saya sentuh frontliner ni kan, barisan hadapan ni kan. Sebelum saya sentuh tu, kita tengok balik basic dia. Apa benda yang kita buat ni kan, nak dapat pahala ibadah kan, nak dapat ganjaran tu sebagai satu pahala ibadah. Kerja, kita dah pernah dengar pencamah-pencamah sebelum ni yang datang. Kerja sebagai satu ibadah kan. Dah pernah dengar tajuk tu kan? Dah pernah belum? Dah. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, macam mana kerja ni katakan ibadah? Sekejap ada mula dah. Alah, nak ceramah-ceramah lah, tanya soalan pula, kata kan? Kan? Jadi sebenar-benar nak dapat pahala ibadah ni kan, dia ada 3 syarat. Pertama, benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Yang ketiga, niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Saya ulang balik, benda tu benda baik, diizinkan oleh Allah, buat kerana Allah, niat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Contoh buat ceramah hari ni, benda baik tak? Benda baik, diizinkan oleh Allah. Diizinkan cara nak buat ikut tertib macam mana perempuan dan lelaki asing duduk pun jarak-jarak ikut arahan pemimpin, diizinkan oleh Allah. Dan yang ketiga, dia niat kerana Allah, baru dapat pahala ibadah. Tapi kalau niatnya dia nak selfie, maka dia dapat gambar lah kan. Ataupun niatnya dia nak dapat kredit, mudah-mudahan dapat dia jadi pengerusi kelab lah tahun depan contoh. Ataupun dia buat macam ni, mudah-mudahan copek dia naik pangkat, ada bono-bono dia nak turkan depan bos dia kan. Kan, jadi superintendent tu kan, dia tengok, dahsyat ni, bagus dia ni, dia pegawai berkaliber, dia boleh recommend contoh kan. Jadi setakat tu je lah kan. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa buat satu perubahan itu, buat satu perkara itu, niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang kihuha, yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dituju. Apa yang kita target tu lah, setakat tu lah yang kita dapat. Nampak tak? Jadi bila sebutkan tentang hijrah tu, rupa-rupanya dalam hari ni kita nak jadi frontliner ni bukan senang kan. Semua salah orang Malaysia ni lah. Bondo pun tak boleh, ini salah, itu salah kan. Itu salah, buat Roblox salah, tak buat Roblox salah, mamakak je kan. Saya okey je, Roblox ni okey je kan. Lepas ada sekali tu, saya masa yang mula-mula PKP yang mula tu kan, saya pergilah, lalu tengok polis, kesian. Saya yang kat Sikamat tu, ada dekat bus stop yang dekat Kilang Bata lama dulu kan, kesian. Payung dia adalah satu kan, payung dia satu kan, baru kemah lambik sampai masa tu saya datang beberapa hari, tak ada, kesian betul. Saya pun tanya, berapa orang ni? Ada 4 orang. Saya pun masa tu kebetulan pergi beli barang kat Giant, saya bungkus lah nasi ayam. Bungkus nasi ayam, dah pusing balik sampai sana singgah, dah 6 orang pula. Salah pula lah kan. Tak apalah, pandailah tuan kongsi je. Tak apa ustaz, makasih banyak kan. Adalah yang post
Lepas tu halah belagak, riak lah, pagi pun salah, nampak tu. Kita ni tujuan kita buat baik nak suruh orang tengok, ikut. Mungkin orang lain pun tolong. Yang yang paling untung yang bawah flyover yang dekat lekas tu. Siap ada freezer bagi kat orang tu. Wah, tinggal top up. Belum pun ada pula apa toilet, mobile toilet tu bagi. Tak, macam tu lah kan. Nak buat baik ni jangan kira. Bagi je. Macam tu. Buat benda baik. Buat benda baik, diizin oleh Allah, niatkan Allah dapat pahala ibadah. Contohlah Tuan Khalid kita kan. Dia dengan geng-geng surau nak bagi bantuan ke ibu tunggal. Baik ke tak baik? Baik tak? Baik. Kemudian masalah cara bila dah bagi dengan grup tu sampai ada satu rumah tu, Tuan Khalid pun cakap, tak apa, rumah ni aku cover, korang pergi balik dulu. Contoh, saya nak tanya kan, yang tu tak diizinkan lah, tak adalah lawa benar dah ibu tunggal tu, tapi lebih kurang macam Cut Tari dengan Luna Maya, lebih kurang macam tu lah. Mau tak jadi cerita tak? Jadi fitnah kan. Jadi cara tu tak diizinkan oleh Allah, maka walaupun niatkan Allah tak dapat pahala ibadah dah. Tu maksud saya kan, nak bagi faham tu. Jadi sekarang ni sentiasa fikir macam tu kan, apa juga benda ni boleh jadi ibadah. Buat ceramah ni boleh jadi ibadah. Contohnya yang duduk tu dia jaga laptop tu boleh jadi pahala ibadah. Walaupun yang menyambil tu dia tengok Facebook dia kan. Tak. Contohlah kan, contoh. Tak ada masalah. Tak betul, tak ada masalah tu lah. Nah, dia nyambil kan, hanya menyambil tengok, mana tahu ada aduan kecemasan daripada orang ramai, mana tahu kan. Korehlah duduk depan kan. Kan contoh ya kan. Tak, sebenarnya macam tu kadang orang Malaysia ni sama macam baru-baru ni tengok isu PDPR. Tiba-tiba diumumkan PDPR, bekerja apa, belajar daripada rumah kan. Kuming bongih mak bapak ni. Habis cikgu buat apa? Makan gaji buta kau. Ya Allah, ingat cikgu relax kau yang kaki kau. Homework semua cikgu nak kena buat. Lepas tu cikgu nak kena tanda, tapi cikgu minta kerja sama mak bapak. Tolong tengok, pastikan anak-anak buat kerja. Itu saja. Dia dah marah-marah. Buka sekolah marah lagi. Sesia beli tablet kata. Bangang betul mak ayah orang ni lah. Geram tengok kan. Kau beli tablet, masih boleh pakai tak hari lain? Boleh pakai. Ini dah zaman dia. Zaman dia memang nak kau pakai online semua sekarang ni. Kan? Tu sebab saya pesan ke cikgu-cikgu itu. Saya cakap, korang dah kena rakam dah bila kau mengajar. Saya kata. Dah kena rakam. Ya. Tuan-tuan, dia kena syukur tau. Bukan senang kau jadi polis ni. Kan? Saya pernah pergi maktab polis ceras. Ada seorang tu pegang senapang dari pagi sampai ke petang, berdiri je situ. Dia berdiri, bukan duduk kat dalam yang jaga IC tu dah. Yang macam ni yang pegang lah. Lalu kereta yang tu, macam ni. Dia macam ni ke macam ni? Dia macam ni? Oh, dia macam ni. Oh, macam ni. 5-5 macam ni. Dia ada macam ni kan. Ada satu badan uniform tu macam ni, dia tarik. Ada dalam poket pula. Saya tak tahu siapa yang ngajar tu. Ada satu mentawi tu tunjuk kat saya dulu. Dia kata macam ni, tarik, lepas tu dia simpan dalam poket. Dia kata, apa hal lah, tak tahu apa benda kan. Tapi bukan polis. Ada. Macam-macam, ada yang macam ni, kan. Yang askar macam ni. Oh, macam ni. Oh, beza itulah. Dia main suka, kan. Ya, tapi kalau terperanjat kan, saya alhamdulillah banyak tempat saya pergi. Alhamdulillah lah, Roblox ni polis tak tanya saya sangat lah. Jadi ada sekali tu saya tak ada surat. Kan. Apa sekali yang jaga tu rela yang India tu. Mana pergi? Mampu aku. Ceramah. Lepas tu saya berpandang belakang. Nasib baik ada talian hayat. Ada polis Melayu belakang tu. Waalaikumsalam Tuan. Salam. Ustaz, apa lagi dia? Abu boleh jalan. Tu lepas pada tu tak ada dah, memang ambil surat kata. Joran kan. Tu dah, janganlah kita kena ikut peraturan kan. Semua baik kerja. Macam tu sebab kita kadang gomah marah bono tak apa-apa. Front line tu orang marah, alah PKP lanjut lagi. Kan sebenarnya nak marah buat apa? Habis cuba fikir polis yang togak kat tengah panis tu. Tu yang ke hospital tu. Setiap kali umum lanjut dengan ini kita lanjutkan. Selama 2 minggu. Meraung kat hospital tu tahu. Dia orang dengan kita pakai mask pun lomeh. Lepas tu, logo kan. Dia pakai PPE. Botol lubung.
Allah, sian kan. Lagi sedih. Tapi orang Malaysia ni ke handal lah. Gitu saya buat dengan kawan saya dekat Melbourne. Bukan Melaka tau. Melbourne, Australia. Main-main. Kau nampak? Kampung Samsul Bat ni. Kawan orang Australia kan. Saya tanya dia macam mana keadaan. Sebab saya sepatutnya tahun lepas, bulan 3 tu, sepatutnya saya ceramah di Melbourne. 2 tahun lepas saya memang dah ceramah kat sana. Patutnya bulan 3 itu saya sepatutnya bawa mak saya pergi sana. Dan sambil saya ceramah, mak saya boleh tunjukkan apa ni, teknik pengurusan jenazah yang lebih tepat lah. Kadang ada pernah sekali lah mandi jenazah dekat area kawasan sini lah, saya tak nak sebut lah mana, saya bawa balik, ada tengok saudara kan. Mak saya geram, saya nak tagur. Ada orang ni kadang dia menguruskan jenazah ni ikut-ikut, tak ada ilmu. Jadi dekat Australia lagi parah, orang Arab tu mandi jenazah, orang Islam ni macam menyiang ikan weh. Terbalik, terlangkup ikut suka dia. Lepas tu orang dia cakap, janganlah kasar-kasar sangat. Dia cakap apa? Tak apa, jangan risau, dia tak kasar apa dah. Bangang betul Arab ni, saya kata kan. Dia boleh cakap macam tu. Sedangkan jenazah ni, dia rasa sakit tau, cuma kita tak dengar je. Kalau dia komplain lagi orang tu. Kan? Jadi saya tanya yang kat Melbourne, saya tanyakan bagaimana, apa status kes baru. Sekarang macam mana keadaan di Australia sekarang ni? Dia kata baru-baru ni kami gempa betul. Gempa betul. Kenapa saya kata? Tiba-tiba ada 13 kes baru. 3 boleh tau. Bukan 3,000. Tiba-tiba ada 13 kes baru, tu pun yang baru pulang daripada luar negara. Langsung seluruh Australia lockdown 5 hari. 3 boleh kes baru, lockdown, perintah berkurung tau, bukan PKP tau. Saya pun jawab, Malaysia 5-6 ribu okey tau tuan. Kan, tak ada apa pun. Kan. Polis pun yang orang gambar ni semua lah marah-marah, dia marah kerajaan sebab polis saman 10,000. Dah kau bega bona. Saya tengok depan mata sendiri, polis takkan saman 10,000 tu, melain kalau yang dogi yang melawan tu. Kan? Ya. So pusing, tolonglah tuan, bagi 10,000 baru tahu. Dah suruh pusing je lah kan. Banyak cerita payah dia orang ni. Kan? 5-6 ribu yang duduk kat restoran tu, saya tengok berapa ramai yang ikut SOP. Dia kelengset yang pangkah tu. Seletip yang pangkah tu tak boleh duduk. Dia kelengset yang kilo betul orang ni lah. Oh, tahu tak kelengset? Parah tu cakap kampung Samsul Bat ni. Aduh, you can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul, you know. Dah ni 9 juga lah kan. Betul lah. Maknanya disiatkan lah kan. Ataupun dalam bahasa orang Jepun cakap remove. Macam tu kan. Kan ayat kan. Jadi untuk itu kalau kita tengok untuk menjadi apakah yang sebenarnya yang kita nak ambil. Kita ambil dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Taala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Maknanya dalam ayat ni orang yang buat baik memang Allah Ta'ala suka. Begitu juga dalam firman Allah dalam surah Hud ayat 115 bermaksud, dan sabarlah wahai Muhammad engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita buat baik takkan hilang pahala kita. Walau apa pun, tapi buat baik ni tentu ada halangan. Nak jadi polis bukan senang. Yang dulu ingat tak yang kes yang peniaga yang kat Syalam tu? Yang itulah yang heboh nak kata ada pusat judi, buka lah apa semua kan. Tapi saya faham lah, saya pernah kerja dengan polis. Bukan saya bekerja dengan polis, maknanya saya pernah lah sama-sama buat operasi dengan polis waktu saya jadi pengarah undang dulu. Saya ingat sampai kat nilai tu sampai pukul 2-3 pagi kan. Macam kita orang boleh balik, polis tak boleh balik lagi, kena layan report orang tu lagi. Kan? Iya, dahsyat betul. Poi nilai tuan-tuan, operasi paling orang sonok sekali, rumah urut lah. Kan? Iyo, ya Allah Akbar. Dia kalau pergi urut kat nilai ni, dia ada 2 jenis. Satu urut sakit, satu urut sadap. Dia urut sakit tu memang urut betul. Yang urut sadap tu dia urut tak apa-apa nah, raba-raba je. Kan? Tapi yang pakai la ilaha Allah. Siapa yang tadi elok masuk pusat urut tu, masuk ya, tiba longoh badan. Tak tahu pasal.
Sebab dalam tu dia punya pakaian uniform jaring pakai. La ilaha illallah, pakai jaring, bayangkan tu. Kan tu tapi antara-antara lah. Jadi bila buat operasi tu memang banyaklah yang kena tangkap tu. Kan yang jenis yang apa datang sebagai visa pelancong. Kan dia tak ada permit bekerja, tak ada macam-macam lah tuan. Tu belum cerita pergi kedai tom yum ni. Pergi kedai tom yum pula. Yang toke tu pun tak mengaku tu budak dia. Tak tahu saya datang makannya. Hampir betul. Lepas yang di video kan macam. Iya. Kadang-kadang tu lah kan. Yang biasa yang saya kata yang peniaga yang dekat Shah Alam yang BSA tu kan. Dia siap ambil video, ambil topik-topik orang. Selama ni orang PBT ni bukannya kata apa. Selama ni bukan tak bagi orang meniaga lah. Cuma jangan tinggalkan barang kat situ dan jangan banner struktur kekal. Dah kat simpang 3 tu, kat simpang tu dibuat bangunan betul. Macam mana tak kena untung? Lepas tu cakap kejam lah, inilah. Berapa lama dah meniaga situ orang tak kacau. Tapi dah kau buat struktur tu, kan melampau nama tu. Yang kalau ikut kan memang tak boleh. Orang kita ni pelik. Dia gemar meniaga macam tu lah. Ke tepi jalan tu betul. Kan bahaya. Tu yang polis tu bila mesyuarat tu dengan PBT. Letakkan set table dia punya tu. Set table tu mesti, topi tu mesti ada jarak dia. Lebih kurang dalam 10 meter daripada jalan. Dia tengok yang kat bahagian tu, kat daripada Ulu Bondo sampailah ke Pilah. Dia tengok yang jual itik salai tu. Bila hari Sabtu jam. Dek tu je. Kan bahaya kan. Anak pula bila turun pada kereta, ada yang terkeluar, anak turun. Bahaya betul. Kan? Itu semua lah tu yang kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang orang gamar menuduh tanpa soal periksa ni. Dia kata, tak ada lah ni semua polis, ni semua polis. Dia tak tahu berapa ramai polis yang jujur. Polis yang jujur ni ramai. Setakat 1-2 jangan dihukum semua. Pegawai JPJ, berapa ramai yang jujur. Dan setakat 1-2 baik hal jangan hukum semua. Tapi itulah target kita. Target kita adalah kita nak semua orang mula mengubah diri dia. Sebab jangan cakap kita semua dah baik. Semua orang ada masalah termasuk yang bercakap ni. Kan? Kadang-kadang kita cakap, alah, saya pun manusia biasa. Kadang-kadang orang bila panggil saya ceramah, kat mana nak ceramah ni? Kuala Lipis. Okey. Bayar 300. Terang kek kau ni. Contohlah kan, nak tunjukkan masa saya mula-mula dulu nak pergi ceramah kat sana. Saya terfikir tu, 300 jauh ni. Dekat Benter Lipis. Masa tu saya cakap, tapi saya ni pula je ni tak suka batal program. Tapi dalam hati sebagai manusia biasa saya ni, alamak jauh ni. Saya pun cakap dengan PA saya, kau beritahu dekat orang tu, cakap boleh tak arrangekan lagi 2 program. Tak adalah pergi 1 program je, saya kata macam tu. Dia pun arrangekan. Tengok ada satu surau pun nak bayar 300. Okey lah tu, saya kata. Lepas tu malam tu ada lah satu masjid lagi nak. Okey pun bayar 300. Okey lah, saya kata. Sampai saya makan ikan patin. Kat Kuala Lipis, sedap ikan patin ni. Patin steam Azmi. Dia tak orang Lipis ni. Dia tak orang Kuala Lipis ataupun pasangannya orang Kuala Lipis. Ada? Tak ada. Sedap tu. Mak bapa loh daripada. Orang Negeri Sembilan pun tak tahan. Kalau mengandung beranak lah. Mosah panih yo, panih podeh yo. Betul tu berapa bulan dah tu puan? 8. Allah sebulan ni. Saya tengok pun tahu perempuan. Omak. Bukan gurau ya puan. Mudah-mudahan sehat selamat semua ya puan ya. Tapi ya. Jadi apa yang memberi kesedaran pada saya? Kisah tu berlaku lebih kurang 5-6 tahun lebih lah. Jadi bila saya sampai Sanun, yang dia buat ceramah motivasi sekolah ni, yang kata masalahnya dia gabung 10 sekolah. Ceramah motivasi gabung 10 sekolah motivasi UPSR untuk calon-calon UPSR 10 sekolah. Sekolah kebangsaan Benter. Nak bayar 300. Jadi akhirnya bila sampai sana barulah saya tahu. Rupa calon-calon UPSR setiap sekolah tu seorang calon. Sekolah ni ada 2 orang calon UPSR. Yang sekolah ni 3 orang. Paling ramai pun 3 lah. Jadilah tak ramai budak Dan RM300 tu cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit.
Jadi saya fikir, Allah buka hati saya fikir, ya Allah, orang takkan bayar rendah kalau dia boleh bayar tinggi. Jadi tu je kemampuan dia. Jadi start pada tu tak ada lah, okey je. Tapi program kita hari ni mana dah setuju tu, janganlah turun pula. Macam tu lah ya. Macam tu. Ada gurau. Kan? Tak, tapi betul. Satu yang benda apa rupa-rupa bila kita tak demand. Bila kita tidak meminta-minta. Bila ceramah, selagi mana orang tak demand, kata Tok Guru saya. Selagi mana kita tak minta-minta dengan orang, jangan kau risau. Hari-hari ada joki kau. Ada ya orang panggil. Jangan risau. PKP tu ramai penceramah-penceramah yang monong. PKP tu penceramah ramai yang monong, yang jenis yang memang menterarah minta banyak ni. Ada penceramah, tak ada. RM3,000 tak boleh kurang. Ada penceramah macam tu. 5,800 siap dengan tiket flight. Ada. Saya pergi ke Sarawak. Adalah dia sebut nama orang tu. Tapi saya tak nak sebut lah. Tapi orang tu cakap. Dia tanya, Ustaz boleh tak Ustaz ceramah dekat ni? Kita kat masjid nak boleh bayar 700. Bajetnya 500. Bajetnya 1,200. Bajetnya 1,500. Bajetnya 800. Jadi totalnya. Hotel kita bagi hotel Dormani. Kat Kuching. Saya kata, okey lah tu. Ustaz, tapi hotel Domani tu okey lah, tak ada swimming pool. Masa bila dia nak mandi kau suruh dia ceramah? Kenapa dia cakap macam tu? Rupa-rupanya ada penceramah Semenanjung yang popular ni, yang datang sanun, satu ceramah minta 7,000. Hotel pula dia kata kurang-kurang Pullman. Entah dah apa kau ni dalam hati saya. Hotel Dormani tu macam ni lah, kecil, sweet macam tu. Dekat lobby tu dia jual kek lapis. Okey. Hotel orang Islam punya. Tak ada apa, okey. Kita ni tujuan apa? Sedangkan dalam hadis Nabi pun ada sebut. Kan, kalau siapa belajar hadis 40 tu, salah satunya disebutkan bagaimana empat kategori orang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Apa dia? Siapa dia? Orang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, dia menuntut ilmu sebab nak menunjukkan siapa lagi pandai. Kalau aku balik daripada sambung belajar, kau tengok dekat dalam IPD Jompol siapa paling pandai sekali. Oh, mak contohlah. Orang tu dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepada dia. Dia nak orang hormat dia. Pun dilaknat oleh Allah. Jangan main-main. Tu sebab saya naik Azia ya. Tu tadi naik Azia. Mana ada orang sambut saya? Sampai parking. Tak tahulah naik Azia. Dia kata macam tu kan. Nampak okey lah tu. Kan? Senang kan. Tu yang parking kat Maep Serdang dihalau kat jaga tu. Lah salah kau dan parking sini. Dia dah tulis parking penceramah. Kan? Tak ada apa. Semua dunia ya kan. Satu lagi. Menuntut ilmu untuk mendapat kekayaan dunia. Pun dilaknat oleh Allah. Berapa ramai kita ajar anak kita belajar rajin-rajin. Kau nak kaya, nak senang, kau belajar rajin-rajin. Siapa ajar anak jadi macam tu? Kan? Akhirnya bukan kaya yang membahagiakan mak ayah. Ada anak, berapa ramai anak yang kaya-kaya tapi kurang ajar dengan mak ayah. Berapa ramai? Kan? Rupa yang tak belajar tinggi itulah yang jaga mak ayah. Yang kerja polis jadi pangkat private, itulah yang jaga mak ayah. Mana adik-adik yang doktor, lawyer, engineer tu mana pergi? Ada. Goli. Dan begitu juga yang keempat, orang yang menuntut ilmu sebab nak berlawan sesama orang yang tak pandai. Lagi teruk. Berlawan dengan orang tak pandai dalam grup WhatsApp nak dilawan. Kan? Jadi itulah antaranya yang boleh saya kongsikan. Kalau nak bagi tahu kenapa, kita ingatkan diri kita. Jadi kita buat ni. Kau nak kaya jangan jadi polis. Sampai bila pun tak kaya. Betul tak? Sampai bila pun tak kaya jadi polis. Kalau yo pernah orang ambil lah duit kopi lah. Takkan kaya dengan duit tu. Percaya cakap saya. Mengigil pension tu. Tangan macam ni. Ada tak orang macam tu? Ada? Tak ada. Takkan kaya. Tapi Nabi ajar kita. Manusia yang paling kaya dalam dunia adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah yang paling kaya. Relax ada naik motor pergi IPD. Okey ya. Cakap lah apa pun. Kau ni bahayalah naik motor. Kan musim hujan naiklah kereta. Kan? Lantaklah kau sekati den lah.
Kuyup baju hujan ada. Saya kemarin jadi pengarah. Saya satu-satu pengarah yang naik motor Honda Wave tu. Honda Wave pergi Kojo daripada Nilai sampai Seremban. Seremban pergi Nilai. Naik motor. Budak-budak saya, bos, naik motor nampak? Ada. 2-3 hari lepas tu minyak naik. Semua naik motor. Saya kata kau ni kan, itu anda benar kau cakap kan? Tak. Kita rasa syukur, bukan kata kita ni kufur. Nah, kita rasa syukur dengan apa yang ada. Dulu ada saya beli motor tu kan. Saya beli motor dah elok-elok. Saya beli motor apa? Motor NVX. Puma, Goma, bawaan. Berabuk tak berbawa. Sudah dah pergi camah kan. Kadang-kadang malam, tengah malam aja, ujung-ujung kita pergi makan kat kedai. Boleh naik motor tu. Baru ni saya pun sayang make up lah sikit motor tu. Lawa zam biru lepas tu dengan arbab. Dia kata patutlah motor ustaz ni tak laju. Kenapalah? Side mirror besar warna. Ya tuan. Side mirror besar minta doa teh. Dia kacik sikit dia tu. Kau jangan kalau kacik benar kan kau poli Roblox kono sama dengan. Tak adalah, yang ni masih ikut spek lagi. Ayolah. Siap tuan. Alhamdulillah. Tak sabar nak bawa rumah malam tu. Jom kita keluar. Kunci hilang. Lah kunci lah tak ada. Nak cakap apa kan? Itulah. Tapi tak adalah saya buat beriun apa. Sangat lawasi sikit ialah dah lama motor tu berabuk kan, tak berboloh kan. Itulah. Tu kadang dalam hidup kita ni senang belajar syukur apa yang kita ada. Senang nanti. Ada orang kadang cakap malulah ai pergi kerja jalan kaki. Rumah dah kek nak kat kereta tu. Malu ke orang, penerimaan ke orang. Mak ayah dulu-dulu berbatu-batu jalan kaki. Cuma tengok kemen buruk kaki, tanya orang dalam rumah. Dulu kasut sekolah sangkut kat tongku. Kan? Sebab sayang kasut sekolah tu, sangkut kat tongku, jalan tu cuba tengok tumit tu. Ya Allah, buruk tumit Sebab dia dah luka-luka, dah apa semua kan. Dah sampai sekolah baru pakai. Itu pun boleh pakai lagi elok-elok. Boleh jahit, berjahit. Hari ni kuyak sikit buang. Hari ni anak-anak kita kan zaman ni dah berubah. Tapi makna dalam hal ini frontliner nak menuju ke jannah ni satu bonok yang kita nak ada dekat dalam sifat kita, dalam diri kita. Apakah dia? Yang pertama-tama sekali yang kena ada adalah syukur. Frontliner jangan kita mungut. Memang dalam Quran pun sebut sungguhnya manusia tu diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Mengeluh ya, aduh kenapalah aku kojo macam ni. Kenapalah aku macam ni. Aduh ya mengeluh kan. Dulu masa kecil kan. Masa kecil apa yang kita nak? Aduh bila lah nak habis besok ni. Dah habis besok pula mengeluh ni. Aduh bila lah nak masuk universiti ni. Dah masuk belajar, kenapalah aku belajar, kawan aku tak belajar. Orang dia nak tadi tu. Dah habis belajar, habis belajar. Lepas tu, bilalah nak kojo. Minta nak kojo kan. Bila dapat kojo pula, kenapalah aku kojo. Kalau relax kan senang. Kenapalah aku kojo. Jadi polis pula tu. Kan? Kenapalah kojo jadi polis ni. Covid pula, la ilaha illallah. Yang dah kojo tu pula, bila lah aku nak kahwin? Dah kojo nak kahwin nak undi ke? Bila dah kahwin, kenapa lah aku kahwin? Allah, hari tu ayu warna nampak. Dah kahwin lah, so buruk-buruk makhluk. Kek rumah tak ada lah lawa dah macam kek luar dah. Tudung mentajam depan ni. Ya, siap awning bumbung depan. Yang terbaru dia pakai zinc. Bagi kau orang lagi bagus. Tak hujan ni, hujan. Tahu dia hujan macam tu. Pasang awning. La ilaha illallah. Kan? Barulah dia tahu laki perangai macam mana. Kenapa lah aku kahwin? Lepas tu, bila lah nak ngandung? Bila lah nak ngandung ke? Kan? Sudah bila dah ngandung? Oh, tahniah lah pregnant ni. Hazab ngandung. Bila lah baby ni nak keluar? Tu anak ke berapa tu puan? Kedua. Bila lah baby ni nak keluar?
Bila baby tu keluar, kenapa lah kau keluar lah? Kena bangun malam, kena siapkan susu lah. Hai budak ni. Yang abah membuta kerja abah lah. Ilaha illallah. Kita dah apa naik beranak. Kita jangan menjaga, membelek lah. Betul tak kan? Setuju tak tu? Kau setuju angguk? Setuju tak Suami ada tak sini? Tak ada. Suami bukan anggota lah. Suami kerja mana? Ha? Sungai Buloh. Jual labu kau atau Kelumpur? Selangor. Bukan Kelumpur, Selangor. Ha, Sungai Buloh. Jauh kan? Dalam jauh tu. Tak. Dia berulang lagi-lagi. Cahaya tu. Saja ngacau. Ngusik. Allah Samsul Ubat ni kau tak ngusik tak boleh kan. Lepas bila baby tu lah, lepas bila lah kau nak besar budak ni. Dorehlah besar. Anak yang nombor 1 berapa umur dah? 4 tahun dah besar lah. Kakak ya. Lelaki. Itulah. Anak sulung macam mana pun yang sulung tu kan. Risau dia macam mana penerimaan. Tapi dah 4 tahun okey lah tu. Dia tak sabar tengok adik dia keluar tu. Kan? Yang abah pun tak sabar. Kan? Kan? Ya, betul. Dia balik je jarang. Sekali balik kau orang kan? Itu masalah tu. Yang faham, tak faham sudah kan? Tapi betul, besok bila baby tu, bila lah budak ni nak bercakap, bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Ni marah pula budak tu tanya banyak kan? Itu kau yang suruh budak tu cakap. Kan? Lepas tu suruh budak tu jalan. Tak teh. Bila budak tu lagi duduk. Nampak? Tak macam itulah manusia. Tak, saya nak bagi tahu itulah gambaran manusia. Dia nakkan sesuatu, bila dah dapat dia lupa. Dulu nak benar aku dapat kerja pangkat biasa tu aku tak kisah pun janji dapat kerja dan tak apa ni kepala. Tapi bila dapat kerja, mana boleh kau nak naik pangkat, nak naik pangkat pula. Tak salah nak naik pangkat, tapi belajar menerima seadanya. Ada rezeki kita, alhamdulillah. Tak ada rezeki kita, kalau setakat tu Allah tentukan, mungkin ada rezeki lain. Maksud rezeki lain tu tak semestinya pangkat. Rezeki suami yang naik pangkat, rezeki keluarga bertambah makmur, dapat suami yang romantik. Ya, sekali balik tang Sungai Buloh, romantik. Kan? Dia badan beruniform tak ke? Tak. Kerja biasa lah. Dia balik menyanyi dia, indah sungguh panorama. Bini tang dapur yang mengandung tu, bagai pulau ni warna. Anak oh lala. Jadi video klip tu Tuhan bagi rezeki macam tu pula. Nampak tak? Ataupun Tuhan bagi rezeki mak mentua dengan bapak mentua sayang botol kat menantu Kadang-kadang tak semua orang dapat benda tu. Mak mentua tu salah kita cari Ya. Saya kena buat khusus tu pak mentua dengan mak mentua ni. Ada. Macam ni. Ikut sadar mulut dia bercakap ni. Dia ingat apa ke? Kena fikir juga, kan? Kena fikir juga hati dan perasaan orang lain. Kita baik-baik dengan orang Nabi dah aja. Man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Nampak? Macam kerja kita lah. Kalau kita tak sayang kerja kita buat benda-benda sambil lewa, buat perangai-perangai tak elok, maka jangan kita komplain kalau tiba-tiba kita hilang kerja. Nampak tak? Macam saya hari ni, saya pun tak tahu tah mana datang tenaga saya bekerja ni, yang macam ni. Kan? Kang ni pagi ni ceramah sini. Habisnya Kang, tengah hari Kang, saya kena shoot copek ni, saya kena pergi ceramah pula untuk Ustaz Zakat di Ceras. Habis Ustaz Zakat kan potang karang ada pula dekat Pandan Indah. Malam kan kek Wangsa Maju. Yai. Semalam tak nak tanya semalam. Semalam saya daripada Jengka pagi semalam saya tahu ceramah dekat mana? Kat Kepung. Pun kan sanang pergi tampik yang kena Kepung ni. Kat frame Kepung. Lepas habis tu pula berhenti pula kat tepi jalan tu baik pula online. Dia mana sampai berhenti online ni. Kek Jengka, sebelum Jengka tu kek mana? Pun main Kelumpur, main Perak, Bagan Serai. Oh ya Allah Akbar, saya fikir. Tapi satu kekuatan apa dah? Positif.
Ni Allah bagi izin kat kita. Jangan kita komplain. Tuhan bagi kekuatan kat kita. Jangan komplain. Itu sebab pertamanya saya kata tadi, syukur. Kan? Syukur dengan apa yang kita ada. Bila kita duduk dalam dewan ni, tanda kita ada syukur. Tanda kita ada kerja. Kalau tak, cuba tengok. Ada je jawatan kosong polis dibuka. Cuba tengok anak-anak orang yang minta jawatan tu, macam-macam recommendation minta. Kadang-kadang dia mengayu pula dengan kita. Kita polis tak ada, kau-kona polis-polis dalam tu yang boleh tolong. Tahu tak ayat ni? Tolonglah. Tolonglah kak. Alah kak, tolonglah. Melalui suami kita, melalui isteri kita, melalui semua mengaku anak saudara, pak saudara masa tu. Sebab apa? Orang nak kerja. Dan bukan senang nak dapat kerja hari ni. Dekat luar sana, pergilah Pekan Bahau tu. Pergilah dekat Soman. Pergilah Kuala Lumpur. Berapa ramai bawa file folder tu. Dengan harapan, tak kisahlah apa kerja, janji kerja. Sebab kerja bukan senang. Jadi yang keduanya kita kena apa? Sebagai frontliner tu jannah, kita kena sabar. Sabar banyak-banyak. Memang Allah datangkan orang-orang yang gemar komplain, orang yang gemar kutuk. Dan nak pula ni zaman apa? Zaman viral. Aduh, yang tak betul. Gambar polis menunduk dekat kereta, dia khabar minta rasuah. Adalah siap tu rakaman perbualan. Tuan-tuan percaya ke tu? Saya tengok pun saya tak percaya. Walaupun kedengaran lah dialog tu. Dialog ni orang boleh edit masuk kan. Ini semua nak menjatuhkan, nak menyahanamkan organisasi tu. Zaman dia. Ni zaman dia. Jadi itu sebab dalam hal itu kita kena hati-hati. Zaman fitnah ni orang lebih bergamar percaya fitnah daripada percaya benda betul. Lebih mudah percaya fitnah lagi percaya daripada nak percaya benda-benda betul. Sebab fitnah ni ada nilai berita. Dengar-dengar Tuan Khalid kita pergi umrah hujung tahun ni. Tahu. Setakat tu lah. Cuba cakap. Dengar Tuan Khalid nak kahwin satu lagi. Heboh cerita bukan Tuan Khalid ni dah. Ni tempat lain. Mana dah? New Zealand ke Afrika? Macam tu lah. Bukan Tuan Khalid sini. Sini okey. Kan? Tapi kalau cerita macam tu, ya kau, dengan siapa? Kau tahu tak? Bukan polis. Habis siapa? Hantar dengai model. Model apa? Nak cakap apa lah. Contohlah dia bila cerita macam tu, yang bab yang boleh menjatuhkan orang, ada orang lah cerita tu. Nanti lain kali saya datang, saya bawa pula tajuk apa? Ribah dan fitnah. Tu. Fitnah ni cakap benda yang tak betul pasal orang. Ribah ni cakap benda yang mungkin betul tapi untuk dengar kita tak suka. Contoh tadi kan ramai yang saya sebut tadi. Ini lah ngadu. Dah ada sofa, duduklah kat sofa tu. Kan? Saya cakap dengan Tuan Khalid tadi, saya ni tinggi. Kalau aku duduk kat sofa tu menyangkung tahu. Biar aku berdiri. Lagi satu kesian yang belakang tu akan kalau duduk sofa. Kan? Elok berdiri ni. Kan nampak? Tu pun macam nak. Bak tu. Iya. Kan? Tak, saya memang macam tu. Kalau orang tanya saya sampai saya cakap, terima kasihlah usaha yang dia buat. Dah susun pokok semua kan? Kan? Tapi tak apalah kan, cenderung hati kan kita berdiri situ. Kan? Tapi itu dia. Saya memang macam tu. Saya memang kepantangan saya itulah. Bukan kepantangan, bukan saya marah pun. Kalau dah tak ada, saya duduklah situ. Kan? Ni ada rostrumnya. Lagipun hari polis pun nampak lambang polis tu. Tak ada kan yang ambil gambar Tak ada. Kau nak ambil lah kan. Kan. Jadi itu dia. Kan, jadi kadang ada macam tadi kan saya lalu tadi. Saya ambil lah, saya dengar tadi perempuan ni. Bisik-bisik saya telinga saja ni dengar. Tinggi weh. Enggak tak dengar ke tadi? Saya dengar kau ngutuk aku tu, aku dengar tau. Kan? Sampai lagi tu. Mbak yang golak bahasa hati yo dia cakap. Yang seorang tu dalam TV tu lah nampak kau ngajar betul kan. Tapi saya okey, tak ada hal tu dah. Kocik punya hal lah. Kan? Tapi itu dia. Sebab kena ingat tau. Dia 3 benda yang kita dapat pahala ni dalam bab sabar ni. Pertama, sabar untuk taat apa yang Tuhan suruh.
Kena sabar. Kalau tak sabar, tak semayang. Kalau tak sabar, tak puasa. Bulan puasa berapa ramai orang tak sabar. Kalau orang tak sabar, breakfast. Betul tak? Kan? Relax ada breakfast kan. Macam tak bersalah ya kan. Cari dia kedai. Polis mana ada macam tu. Dengan tahap tagak, panik. Mana ada yang tak puasa? Kan kecuali ABC Allah bagi cuti. Kan? Tu pun perempuan. Kan? Lelaki ada ya? Tak ada. Ada orang ngangguk lah tu. Ayo, period tak berhenti lelaki tu. Kan? Orang perempuan ada yang tempoh, dia tak ada tempoh dah. Kan? Macam pergi haji, pergi umrah. Kalau tak sabar, jangan main-main. Silap-silap sekali je baik umrah. Ponek lah, duduk bilik je. Nak pula dapat bilik yang mewah pula. Saya main pergi dengan adik saya. Masa tu saya dapat sponsor, pergi umrah. Punyalah mewah masa tu pergi dengan tabung haji, TH Travel. Main-main. Seorang 2 katil. Bukan sekatil 2 orang tu. Seorang 2 katil besar tu. Guling-guling tak jatuh lagi pada katil tu. Guling-guling tak jatuh ni. Iyo. Lagi susah rupa bila bilik mewah macam tu. Sudah dia cakap, bang abang turun dulu. Dia suruh saya turun dulu. Mana ada harapan dia tak turun. Nampak tak? Iyo, tu saya cakap. Kalau tak sabar, susah. Begitu juga yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan agama kita. Rasuah bukan senang nak tinggal. Bila peluang tu ada. Bila orang ulur, kita jangan cakap, tengok tu pegawai tu, rasuah tu lah, ni lah, tu lah. Jangan cakap, belum tentu kita lagi baik pada orang yang kita cakap. Tiba-tiba ada orang datang, sebuntil duit bawa macam. Nak tolong tuan lah, letak depan mata, macam. Susah ni. Aduh. Kau jangan istikharah lu. Tak payah istikharah ada rasuah. Kan? Tapi nak bagi tahu bukan senang kan? Tu sebab minta jauhkan. Banyak zina kan? Minta jauhkan. Bukan buat zina ya. Jauh tahu daripada zina tu. Aku tak adalah nak pilih perempuan lain. Tiba-tiba datang orang Maya Karin datang jumpa depan kau. Lama suka kat you late. Panggil pun nama ringkas je. Bukan Tuan Khalid panggil dah. Ni contoh tu, bukan betul-betul. Kan? Sampai kat orang rumah kan. Ni contoh. Kan? Bukan senang, jangan minta-minta kan. Iyo. Tu sebabnya kita minta jauh kan. Macam main nombor. Bukan senang kau nak tinggal main nombor ni. Dah biasa main nombor ekor. Dan dah jumpa dukun tiang ni confirm kono at least second prize. Yo, potong kuku. Dia punya tunjuk macam ni lah, tapi potong kuku, bukan potong kepala tau. Confirm confirm. Susah tak? Susah. Dia dalam berburak tu jadi tu. Ni anak yang keberapa ni kak? Anak yang kedua. Kau anak kau berapa orang dah? Belum ada rezeki lagi. Kau anak berapa orang? 3. Kau 4. 2, 0, 3, 4. Jadi tu. Dalam dia tanya-tanya tu, kepala otak anak tikam tu. Lepas tu kono lah tu. Bila dah kono, Tuan Khalid, saya nak maklumkan hari ni saya nak belanja. Hari ni hari lahir saya. Tiap-tiap bulan botol birthday kau ni. Rupa duit menang nombor. Bukan senang. Contohlah kalau mengumpat. Berdosa tak? Berdosa. Jadi kalau kawan-kawan dah sadap mengumpat, kita kadang join sama. Apa cerita? Bukan senang kan? Ya, saya syukur. Ini kawan marah mengumpet-mengumpet cakap ngam. Biarlah dia dah bahagia. Hari-hari tak ada cerita lain ke? Biar deh. Kita kena terima hakikat yang ni lofa bukan milik kita. Faham? Ya. Seorang kajak betul masa berlalu. Tak cukup dengan Mira Filzah. Tiba-tiba ni lofa pula. Benar-benar. Kan? Pandanglah. Saya pun syukur baru ni orang sibuk cakap saya, kaitkan saya dengan seseorang. Si baik dia kahwin baru ni. Saya nak khabar Samsul Debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Korang daging.
Kau kaitkan juga tu kan. Alhamdulillah. Saya baik dia dah kahwin. Saya doakan dia berbahagia. Macam tu ya. Tak ada pun orang cakap. Mengadu ustaz ni kan. Tak, memang betul. Bila mengumpat, kita berbuat, aku dengar apa dia. Dia kalau lagi teruk berbisik tu, lagi teruk benda yang diumpit tu. Tahap kerahsiaan tu. Tapi apa bondo berbisik tapi dengar. Aku dengar. Kau dengar apa? Seorang ni pula. Siapa tu lah? Haji yang ke hujung kampung tu. Siapa? Haji tu lah. Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Ya kau berbisik kenapa? Kawan tu umur 85. Dia kahwin, biarlah dia kan dia selama ni seorang. Nah lama tak ada bini kan, biarlah dia kahwin. Kau tak ada ngapi cerita ni. Lah tak habis le bisik teh. Apa hal bini dia umur 25. Baru jadi cerita. Dia umur 85, bini umur 25, something wrong somewhere tu. Dia pun tanya, okay, baik kau cerita, apa hal tak tahulah. Kalau orang yang baik hati, dia akan cakap apa? Alhamdulillah. Dapat rezeki dia, isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan elok. Ni mulut jahat. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cuba elok sikit cakap. Mana kau tahu? Hei. Aduh, bodoh tak perhati dengan orang lah. Jadi, kadang kita dengar orang mengumpat, kita nak buat baik ni. Bersabar ni, tak nak buat benda yang dilarang, kita cakap apa? Kau ni tak baik lah ngumpat. Macamlah kau tu baik sangat. Kan dah kena? Ayat tu yang menyebabkan kita susah nak meninggalkan apa yang Tuhan larang. Dan begitu juga yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan yang Tuhan bagi kat kita. Biasanya ujian dan dugaan tu Tuhan bagi sebab apa? Sebab Tuhan nak tengok berapa ramai orang yang masih lagi nak kawan dengan kita waktu kita susah. Kerana Tuhan nak bagi kita tengok bila sakit tu siapa saudara mara yang datang tolong kita. Tuhan saja bagi ujian-ujian ini sebab apa? Nak bagi kita jadi lagi baik. Lain kali kalau kita susah, kita tahu dah nak buat apa. Macam tu. Kan? Ya. Baru tahu macam mana susah. Kerja suami jauh ke Sungai Buloh. Baru tahu. Suami balik seminggu sekali je. Susah. Suami kerja dekat 3 sungai yang tak boleh mandi kat Malaysia. 3 sungai yang tak boleh mandi kat Malaysia. Pertama Sungai Lombing. Gila kan? Macam mana nak mandi kat Sungai Lombing? Lombing ni si Kedua Sungai Buloh tu. Payah. Yang paling teruk Sungai Bosi. Tu paling teruk. Kan? Tapi yalah. Kan? Ujian. Masa tu tahu dah. Besok anak yang ketiga, kompet kelima, dah tahu dah. Bang tak apa bang. Bukan kali pertama pun. Abang kerja lah bang, menjaga dia baik-baik. Tahulah siapa nama puan? Puan Rozilah. Yo. Apa ya? Fazilah. Tahulah sayang. Bahasa diri sayang kan? Tak. Oh, salah. Apa? Ayang lah ayang. Mama ya. Mama. Habis Umi habis? Anja. Ling. B ya, B. Tak juga, apa semua cacacannya ayah panggil apa? Panggil apa? Ila. Betul lah. Topat juga. Tak apa bang, Ila dah biasa bang. Abang kerja elok-elok. Ingat Allah banyak. Ila tunggu abang kat sini tau. Banyak yang nakal. Macam tu kan. Doa yang baik-baik ya. Suami ni jauh ni doa yang baik-baik. Abang tu kat sana, jangan lupa kat Ila dengan anak. Tahu bang, I love you. Macam tu kan. Ya. Kan? Tapi ingat ya, anak kalau orang Islam ni ramai yang tak perasan, dia anak ni disunatkan. Bukan bersunat cerita ni dah.
disunatkan bagi nama yang baik-baik pada hari yang ke-7 lepas kelahiran. Anak saya semua macam tu. Jadi bila lahir tu kan, bila orang tanya siapa nama baby ni, belum tahu lagi, macam tu lah cakap. Panggillah baby dulu. Hari ke-7 baru isi borang yang hantar kat pendaftaran tu. Baru tu lah istiharkan nama. Sebaik-baik kalau mampu, hari ke-7 kekahkan. Kan, kalau mampu, tak mampu, lain-lain. Sekarang ni dah tak ada masalah dah. Contoh saya baru cerita dengan Tuan Khalid tadi. Siapa yang berminat nak join korban luar negara dan dalam negara kan, satu bahagian RM390. Seekor lembu RM2,730. Lembu tu murah lagi selagi tak dapat pasport. Kalau dapat pasport bawa sini mahal ya kan. Yang jadi duta tu saya, Datuk Kazim, Datuk Badli Shah, Datuk Nafizah Musa, Ustaz Ilyas Ismail dengan Ustaz Jafri Mahmudi. Yang ni bukan promote ya, lebih kurang. Jadi siapa tak, saya dah maklumkan tadi, antara lain yang kita bagi, kalaulah kita dah kumpulkan nama bahagian tu, 3 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, tak kira berapa bahagian nak masuk, ambil seekor pun tak apa, cukup je 10 ekor, yayasan akan sumbangkan RM1,000 untuk setiap 10 ekor kepada dana persatuan. Kalau per cap lah. Kalau surau lah, maknanya boleh cari, tak ada masalah, carilah saudara mara kumpulkan. Dia dapat sijil apa semua lah. Dan pernah dengar tak susu Situ Joy? Kan, yang susu yang mahal tu kan. Jadi saudara Hafiz Yu, bos nombor 1 susu Situ Joy, dia pun dah umumkan setiap seekor yang, kalau ambil seekor ya, kalau bukan 1 bahagian 2 bahagian, ambil seekor ya, dia akan bagi percuma 1 kotak susu Situ Joy. Tu antara yang boleh ni lah. Jadi kalau yang berminat tu nanti bagilah nama ke staff saya kat luar atas. Bagi nama kita akan hubungi kemudian. Tak payah bayar dekat saya dah. Bayar tu nanti kita bagi nombor akaun Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi contoh kan, kita bagi buat kekah, kemudian cukur rambut anak tu, bukan cukur jambul dah, cukur rambut kan. Antara benda yang kita boleh buat. Tu pun tanda syukur sebenarnya. Jadi bersabar dengan ujian dan dugaan. Nak jadi polis bukan senang. Kojap macam ni, buat Roblox salah, tak buat Roblox salah. Tahan salah, tak tahan salah. Saman salah, alah tak ada saman dah, kena balun juga. Bila saman pun kena balun juga. Jadi sekarang apa yang kita rasa yang terbaik pada masa tu buat. Saya selalu sebut, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan kita poning-poning kepala. Dunia ni senang ya, kalau kita nak senang ikut peraturan. Tak ikut peraturan, susahlah hidup kita. Orang yang ambil rasuah, tak ikut peraturan, yang ambil rasuah, menyalahi undang-undang, percaya hidup dia takkan tenang. Hidup dia takkan tenang. Itu sebabnya buat yang terbaik dalam kerja kita. Buat yang terbaik dalam tugasan kita. InsyaAllah, Allah akan bantu permudahkan segala urusan kita. Dan dalam kita bekerja jadi frontliner ni, dengan barisan hadapan, risiko dia itulah, orang akan cari salah kita. Zaman viral ni orang cari salah kita. Tetapi satulah, aku buat kerja. Kau nak cakap lah. Kan, aku buat kerja. Orang nak marah-marah lah. Salah ke kita buat kerja? Apa gunanya peraturan dan undang-undang kalau kita tidak menguatkuasakan? Saya dulu bila jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan kan, bila saya tengok kan peraturan-peraturan ni, bila orang langgar dengan senang-senang, kita akan rasa frust. Dan paling kita frust bila orang tu langgar undang, tidak boleh diambil tindakan. Lagi kita frust. Dan benda ni akan menjadi contoh yang tidak baik pada seluruh masyarakat. Yang tu yang kita tak mahu. Kita ni camah sampai berapa ni sebenarnya? Sampai 12.5 ya. Iyalah, tak adalah 12.5 kan. Kan. Jadi itu deh. Jadi apa yang boleh saya sarankan, kita jangan koja yang apa yang ada kat dunia ni. Dunia ni sementara sifat kita tak dapat pengiktirafan. Ada orang koja sampai kesudah, koja buruh kasar, koja borek sampai kesudah, sampai ketua koja borek. Tapi bila dia dah tak larat, rupanya anak-anak dia masa itulah menjadi kebahagiaan dia. Anak-anak yang berjaya semua, siapkan rumah yang terbaik, siapkan tempat yang terbaik, siapkan duit belanja, siap apa juga yang keinginan mak ayah dia. Kadang-kadang bila dah usia tua baru nampak. Tapi siapa yang koja dunia ni? Dunia ni ibarat bayang-bayang. Bila time ada cahaya, ada lah, time gelap dengan dia tak nampak.
Tetapi kalau kita berjalan di hadapan, kita meninggalkan bayang-bayang, macam mana pun bayang tu akan ikut kita. Macam itulah dunia. Biar dunia ikut kita, bukan kita ikut dunia. Kalau tuan-tuan dan perempuan rajin, cuba buka surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20, Allah Ta'ala ada beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia dapat, akhirat pun dapat. Tetapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan pernah ada satu bahagian pun untuknya di akhirat nanti. Malahan ada satu pangan kata dia tak akan rasa bahagia. Jadi sebabnya kenapa manusia ni tak bahagia? Sebagai penutup, kenapa manusia ni tak bahagia? Ni nak beritahu kat frontliner. Semua nak bagi kat semua. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita. Salah. Apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, kita takkan ada apa yang kita ada. Berapa ramai orang nak jadi polis tak dapat jadi polis, tapi tuan-tuan dan perempuan dapat. Berapa ramai nak berkhidmat dalam sektor kerajaan tak dapat, tapi tuan-tuan dan perempuan dapat. Jadi bila Allah Ta'ala dah bagi, peliharalah nikmat supaya tidak rosak. Itu yang paling penting. Jadi itu saja daripada saya hari ini. Saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya ingin membuat sedikit makluman. Ya, sedikit makluman dan saya nak maklumkan kepada semua. Dekat luar sana ada satu meja ajaib telah dibuka. Meja ajaib ni kan, dia bukan meja sesaja, ada bondo atas tu. Jangan tanya khabar ya, tanya harga dan bayar. Yang pertama ada minyak wangi. Minyak wangi SD perfume, Samsul Debat perfume. Minyak wangi tu dia ada satu bau lelaki, satu bau perempuan. Dia memang kuat bau boleh bawa semayang. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Itu tagline kan, nak buat hadiah pun cantik. Tu orang rumah saya bancuh sendiri tu. Orang rumah saya bancuh sendiri. Tu lambang kebijaksanaan wanita tu. Sebab modal suami, untung semua dia. Tu lambang kebijaksanaan. Tak adalah. Tapi memang sedap bau memang tahan lama, bau tahan lama. Harga RM35 sebotol. Satu lagi, ni produk tengah viral sekarang, Kek Jompol pun ramai dah orang dah beli tu, iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni adalah kombinasi produk sunnah, iaitu susu kambing campur kurma, campur madu. Saya dah lama minum dah, sampai sudah tak jumpa madu. Rasa ada. Yang faham, tak faham sudah. Tapi memang dia tak ada bau. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing jempol. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Siapa yang sakit, dia baik untuk orang gastrik. Untuk orang yang GERD, yang sampai tak boleh tidur malam kan, perut sakit terpaksa muntah baru dia lega kan. Itu GERD tu, eloklah kalau nak ambil susu kambing tu. Kemudian begitu juga kalau ada orang yang ada masalah enzima, gatal-gatal kan, gatal-gatal kulit kepala, boleh minum lah, jangan baik mandi pula. Ya, tu susu kambing ni baik minum. Kemudian begitu juga baik untuk orang yang paling cepat, siapa yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Tu baik, cepat baik, insya-Allah. Mana yang orang tua, osteoporosis elok. Kemudian orang perempuan yang hormon marah rayau tu, kejap awal, kejap lambik, kejap taman apa bolehlah minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu salah cari. Dah tak ada. Tapi kok datang dia balik joki, ya. Jadi hari ni kita offer. Harga sekotak RM45. Tapi kalau beli dua, kita bagi RM90, ya. Macam sama ustaz. Tak adalah, beli satu RM45, beli dua kita offer RM80. Jadi bolehlah. Yang sambal yang ada orang tanya tu dah habis. Nantilah tengah tunggu stok baru. Ada sambal Cik Ruby apesal. Sambal tu yang apesal.
Sebab orang selalu tanya, apa sal sadap nak teh? Tu yang apa sal dah orang habis. Tak sampai makan nasi gatah macam tu ya. Ya, tapi barang ni saya bukan promote dah, lebih kurang ya. Jadi nanti kan tengok kat luar. Yang tak buat duit tak apa, transfer online, tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Okey ya. Tapi mana yang kata balik kan transfer, tak apa, tak ada hal dah. Kau buat ditakdirkan lepas 3 tahun baru ingat, nak buat macam mana? Macam tu. Okey, jadi itu saja pada saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih kepada Tuan Khalid kita. Terima kasih kepada semua ahli jatuh kuasa penganjur perkanan. Terima kasih banyak kerana sudi melampangkan masa. Terima kasih panggil saya. Terima kasih Tuan Pengurusi acara. Terima kasih banyak. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang tu membaca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.